Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Ana Fatimah. Sejarah hari ini, Imam Al-Qurtubi meninggal dunia di Andalusia pada tahun 671 Hijrah. Ana Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak? Al-Qurtubi merupakan ahli tafsir Al-Quran dari abad ke-7 Hijrah. Ana Batisha. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Ibnu Rawaj merupakan salah seorang guru kepada Imam Al-Qurtubi. Ana Dina. Sirah hari ini, Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran merupakan karya Al-Qurtubi. Ana Iman. Sirah hari ini, Al-Qurtubi merupakan cendekiawan Islam yang dilahirkan di Cordova. Ana Asma. Sirah hari ini, Imam Al-Qurtubi merupakan seorang tokoh bermazhab Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bagaimana penonton di rumah? Apa khabar semua, sihat, ceria? Moga-moga pada pagi yang hebat ini, yang segar ini, kita dapat memanfaatkan ilmu sambil-sambil mungkin menyapu sampah, sambil-sambil tak buat apa dahulu, sambil-sambil keadaan matahari tidak semakin tinggi. Marilah sama-sama kita manfaatkan ilmu kita pada hari ini dalam menelusuri surah Ali Imran ayat yang ke-121. Ayat ke berapa? 121. Ya, kita dengarkan dahulu bacaan ayat 121 Ali Imran daripada adik-adik kita yang menghafal ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Siapa yang nak membacanya, angkat apa? Angkat kening 2 kali. Okey, nampaknya Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Bagus sekali ya. Pendek, padu, tetapi Fatimah cuba bacaan tu kira kalau kategori kita-kita ni dah boleh Johan kanak-kanak tadika lah. Ya, tetapi maknanya kita cuba. Ustaz pun sentiasa mencuba dari semasa ke semasa, insya-Allah sampai mati untuk memfasahahkan bacaan kita. Fasahah ni, Ustaz bagi info sikit, tasbih. Subhanallah. Iaitu dia package dengan suaranya ala kearaban, rentaknya, lepas tu smooth dia ataupun kelancaran dia, lepas tu cara menyebutnya, kesemua itu termasuk dalam package fasahah. Maka sebagai contoh kalau Ustaz baca, dengarkan bagaimana bunyi kearaban dengan wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Boleh juga, tetapi berbeza dengan wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Nampak? Itulah dia antara yang Ustaz masukkan fasahah. Apa dia? Fasahah. Ya. Setelah mana kita membaca ayat ini, Tullabi, kita akan membicarakan tentang ayat 121 ini tentang tajuk Peperangan Uhud. Apa dia? Peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini, for your info, sidang penonton yang rahmati Allah, begitu juga dengan adik-adik yang rahmati Allah, inilah antara asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Terjemahannya pun dah baca, nak mengingatkan dan refresh kembali kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya iaitu kita semua ini untuk flashback balik tentang peristiwa Perang Badar. Perang Badar ini berlaku ketika mana episod kedua tahun ketiga Hijrah, tetapi setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah, mula-mula peperangan dia apa? Peperangan apa Nabi hadapi? Siapa tahu? Badar. Ya, Salwa. Kuat sikit perang apa, Salwa? Badar. Badar. Tapi kalau bunyi tajwidnya Badar. Peperangan apa semua? Badar. Okey, 2 mantap untuk Salwa. 1, 2, 3. Mantap. Ya, perang Badar ni ketika mana umat Islam, kita dah tahu dah dulu, dia nak tuntut balik hak dia. Ambil barang-barang dia yang telah dicuri kat Mekah itu. Mengambil hak. Tapi tanpa disangka, tengok berlaku peperangan. Nak ambil barang, tiba-tiba orang yang
gunakan modal dia iaitu Abu Sufyan untuk berniaga dengan barang-barang curi itu dan sebagainya. Dia lari cepat minta pertolongan ke Mekah. Sebab dia lalu kat Madinah. Madinah ni kira pusat pentadbiran. Kalau macam kat Malaysia ni apa ya pusat pentadbiran Malaysia? Putrajaya. Putrajaya masa tu Nabi Muhammad berada kat Putrajaya Madinah. Pusat pentadbiran Madinah. Ketika itu geng Abu Sufyan jahat ni dia pergi ke Mekah. Ambil pertolongan, sempat lari. Ketika itu tak sangka-sangka dia hantar bantuan, berlakulah perang Badar. Dan ending episod kepada perang Badar, tentera Islam menang ke kalah? Menang, bagus. Bila menang, inilah peluang kedua untuk berlaku pertempuran sebab mereka rasa kami telah kalah perang pertama. Tak puas hati. Kita mesti perangi balik. Sampai menang pada episod kedua ini. Episod kedua inilah orang-orang kafir Quraisy dia nak menuntut bela yang namanya Perang Uhud. Apa dia? Perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku kerana apa dinamakan Uhud? Sebab berlaku di tempat kawasan Bukit Buka yang bernama Uhud. Ada sekitar kawasan Madinah. Jadi untuk mengetahui selanjutnya cerita Perang Uhud, sambil ada insya-Allah lakonan-lakonan kecil, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam meneruskan cerita tentang Perang Uhud. Sebenarnya cerita Perang Uhud ini dirakamkan sebab peristiwa besar biasanya terakam kat dalam diary. Bukan bererti umat Islam suka berperang. Dan buktinya tentera Quraisy yang dulu yang nak membalas dendam dan keluar. Dan bilangan mereka sebanyak 3,000 orang. Dan ketika itu umat Islam yang diketuai oleh Rasulullah sebagai ketua angkatan tentera sendiri hanya sempat menyiapkan 1,000 orang sahaja. 3,000 lawan 1,000. Ya, sekarang marilah kita cuba hayati peristiwa Perang Uhud ini. Inilah antara pesan Nabi di kalangan 1,000 orang yang keluar ni. Inilah anggap 1,000 orang yang keluar ini adalah tentera-tentera yang diamanahkan. Tiba-tiba dah sampai tengah jalan. Daripada 1,000 orang ni, ada seorang yang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang khianat dan dia cuba pengaruhi lebih kurang 200 orang yang tarik diri di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan ketika menuju kawasan ataupun medan Uhud. Ketika itu tinggallah beberapa orang lagi ataupun lebih kurang 800 orang lagi yang terus meneruskan perjuangan dengan hati ikhlas dan berkobar-kobar hanya kerana cintakan siapa? Allah. Cintakan Allah dan Rasulnya. Ketika itu Nabi berpesan kepada geng-geng yang sekelompok ini. Kita anggap geng sekelompok ini adalah Jabar Rumah ataupun tentera pemanah. Apa dia? Tentera pemanah. Tentera pemanah. Memanah! Ya, ditugaskan oleh Nabi. Sekelompok daripada 800 ini ada di kalangan mereka yang tugasnya jaga bukit. Bukit ini untuk pemanah supaya senang melihat musuh di bawah. Sebab Madinah adalah tempat tuan rumah. Dia tahu kan tempat strategi yang baik ataupun buruk. Pesan Nabi, menang atau kalah wahai tentera pemanah, janganlah kamu ke mana-mana. Sama ada menang atau kalah, kita terus stay di sini sehingga timbul ataupun wujudnya arahan-arahan yang baru hanya daripada aku tentera ataupun ketua angkatan tentera Nabi Muhammad kata. Ketika mana peperangan berlangsung, tentera pemanah pun terus memanah bertalu-talu. Memanah! 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 Ketika mana musuh datang, ada di kalangan mereka yang cedera, jatuh. Dan ketika itu tentera Islam diambang kemenangan, diambang kejayaan. Dan nampak makin ramai tentera-tentera kafir Quraisy yang jatuh bergelimpangan sebab berada di tempat tinggi. Itu adalah strategi yang begitu baik. Sekali lagi, memanah! Dan akhirnya ketika mana memanah orang-orang yang tertinggal kudanya, tertinggal untanya, tertinggal barang-barang peperangannya, ada di tangan mereka emas dan harta rampasan perang itu sudah mula tersedia seperti mana di hadapan ini. Ketika mana tentera sudah menampak tentera pemanah yang berada di bukit Jabar Rumah, bukit tentera pemanah, nampak begitu banyak harta-harta dunia. Ketika itu ada di kalangan mereka yang sudah lupa kepada pesanan Nabi. Dan ada di kalangan mereka yang cuba untuk merampas dan mengambil balik harta rampasan perang. Sambil nak kejar musuh yang berada di sini. Bertaburan lari ke arah sana. Cuba gambarkan situasi itu. Kejar harta itu. Jom. Jangan ingat pesan Nabi. Betul lah, menang. Kita kena jom. Itulah yang berlaku. Mereka terus dengan harta rampasan perang dan lupa pesanan mereka yang masih lagi stay di kawasan ini. Dan akhirnya di kalangan mereka yang berada di musuhnya di sini sudah menoleh ke belakang sedikit dan melihat umat Islam leka dengan dunia dan cuba berpusing dan terus berpusing daripada arah belakang untuk memacu kudanya kembali dengan beberapa tentera pemanah yang lain. Dan ketika itu mereka diserang hendap dan diambush daripada belakang. Panah!
Stop. Cuba memanah. Anggap ini musuh pula. Mana? Pop. Memanah. Dan akhirnya tentera Islam ketika itu. Terima kasih. Ketika itu tentera Islam sudah semakin leka dan ramai di kalangan mereka yang syahid. Gugur jatuh. Dan ketika itu walaupun pusingan pertama. Lihat umat Islam seolah-olah menang pada pusingan pertama. Tetapi bila lupa arahan Nabi yang asal. Ketika itu mereka turun dan mula gugur satu demi satu. Dan pertempuran berlaku semakin hebat. Apabila pertempuran berlaku semakin hebat. Ketika itu Rasulullah termasuk ke dalam satu gua. Ataupun satu lubang yang telah digali oleh seorang yang bernama Amar bin Rahab. Siapa dia? Amar bin Rahab. Amar bin Rahab gali. Tiba-tiba bila dah termasuk, dikunci, dipenjarakan. Dan menyebabkan lutut Nabi luka. Gigi Nabi patah. Dan lebam di sana dan di sini. Sebelum terjatuh itu nak menggambarkan sengitnya pertarungan. Ketika itu Nabi cuba dibunuh oleh seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni apabila nak bunuh Nabi, Nabi mengambil lembing dengan emergency. Dan ketika itu nak mempertahankan dirinya, wacah dia bunuh. Dan rupanya itulah pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sejarah hidupnya. Masya Allah. Tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Peperangan terus semakin sengit. Tapi perjuangan perlu diteruskan. Sehingga bangunlah seorang. Fatimah. Bangunlah seorang yang bernama Ummu Amarah. Siapa? Ummu Amarah. Katalah ini Ummu Amarah. Ataupun nama dia Nusaibah. Siapa dia? Nusaibah. Sebab Ustaz namakan anak Ustaz Durratun Nusaibah. Mengambil kesan sempena seorang mujahidah di dalam peperangan Uhud yang bernama Ummu Amarah ataupun nama lain dia Nusaibah. Ketika itu dia terpaksa mempertahankan Nabi walaupun asalnya dijaga lauk kat dapur, rawat orang sakit, jadi jururawat. Tetapi keadaan begitu getir, dia terpaksa mempertahankan Nabi. Katalah Ustaz Nabi, ini katalah, bukan kata Ustaz Nabi betul. Ustaz Nabi tengah sakit, ketika itu ramai orang nak serang Nabi. Fatimah lalu di hadapan ini mempertahankan menggunakan pedang. Cuba lakukan sikit Fatimah. Ke depan, lalu depan Ustaz. Dan ketika itu, seorang wanita, terima kasih, yang bernama Ummu Amarah dan Nusaibah ini, ke kiri dan kanan. Dan ketika itu dirakamkan dalam sejarah, bahawa tidaklah aku melihat di kiri dan kanan, melainkan wajah Nusaibah ataupun Ummu Amarah yang mempertahankan Nabi ketika itu. Takbir! Allahu Akbar. Apa pengajaran yang kita boleh ambil sikit adik-adik daripada peristiwa perang Uhud? Satu, dengar kata-kata ketua. Kalau ketua bagi arahan tak nak dengar, itulah akibatnya, yuk. Betul tak? Betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil. Apa lagi adik-adik? Jangan terlampau gilakan harta dunia. Sebab dunia ini apalah sangat dia punya habuan. Kan paling-paling tak pun dapat emas nanti kita mati. Bila kita mati, harta-harta tu tinggal ke bawa ke dalam kubur? Tinggal. Sebenarnya harta kita apalah yang kita perjuangkan, apakah yang kita infakkan, apakah yang kita sedekahkan kepada orang. Itulah pengajarannya yang sebenar. Kemudian selain daripada dengar arahan ketua jangan turun, kan? Apa lagi pengajaran kita boleh ambil mungkin adik-adik penonton di rumah? Ya. Orang begitulah juga pengajaran-pengajaran kita boleh fikirkan sendiri insya-Allah. Dan dia betul-betul memberi kesan kepada kita dan insya-Allah mungkin Atuk selepas ini akan memberi pencerahan-pencerahan yang baik dengan pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batghiya bihi wajhuh. Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sesuatu amalan melainkan yang dilakukan dengan ikhlas kerananya dan demi mencari keredaannya. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami dari godaan syaitan. Amin. Amin. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Pertama, lindungi kita daripada godaan Syaitan. Yang kedua, kita minta Allah jadi kita golongan orang-orang yang ikhlas dalam ibadat kita kepada Allah. Alhamdulillah. Kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan Atuk nak terus lagi, ya. Kalau Ustaz Zamri cerita mengenai kalau orang nak pergi perang, kalau dia nak lari, itu dosa besar, betul tak? Betul. Jadi Atuk nak senaraikan apa dia dosa-dosa besar ini.
Sebenarnya dalam hidup kita ni cuatuk ya, Nabi sebut sebuah hadis. Nabi kata as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah yukaffirna ma bainahunna inistanabatil kabair. Maksud dia apa dia? Nabi kata semayang fardu yang 5. Apa dia fardu yang 5? Subuh lagi. Zuhur. Lagi. Asar. Lagi. Maghrib lagi. Isya. Yang 5 ini kata Nabi akan menghapuskan dosa-dosa yang berlaku di antaranya. Kadang-kadang kita semayang subuh, lepas subuh kita semayang ada buat dosa tak? Ada. Apa dosa kita? Mengupat orang, mengata orang. Betul tak? Betul. Betul tu mengaku tu. Ya, dosa tak? Dosa. Lepas itu kita sembahyang zuhur. Allah ampun dosa. Lepas zuhur, ada buat dosa lagi tak? Ada. Kita sembahyang asar. Ampun dosa. Lepas sembahyang asar, buat dosa lagi. Dosa apa? Macam-macam dosa lah. Tiba-tiba sembahyang maghrib. Ampun dosa. Terampun. Tetapi dengan syarat. Syarat apa? Kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak melakukan apa? Dosa? Besar. Apa dia dosa besar? Ini Datuk cerita ni. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? Nabi kata, qala Rasul, ijtanibus sab'il mubiqat. Jauhilah kamu 7 perkara dosa besar yang membinasakan. Berapa? 7. Apa dia 7? Untuk sebut ni. Yang pertama sekali apa dia? Asyirku billah. Syirik dengan apa? Allah. Bila mana kita syirik, itu dosa yang paling besar. Yang kedua, as-sihr. Sihir. Kita mengamalkan amalan sihir itu ilmu hitam. Kedua, itu dosa besar tu. Yang ketiga apa dia? Qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa-jiwa yang tak dibenarkan membunuhnya. 3. Yang keempat apa dia? Aklur riba, makan riba. Makan apa? Riba. Berapa dah? 4. Yang kelima apa dia? Akli malal yatim, makan harta anak yatim. Dah 5. Yang keenam, at-tawalla yaumaz zahf. Ini yang Ustaz sebut tadi tu. Apa dia? Berpaling di hari peperangan jihad. Kita pergi niat jihad fisabilillah, tiba-tiba kita dapat musuh ramai, kita pun cabut lari. Dosa besar. Salah tak? Salah. Berapa dah? 6. Yang akhir sekali, yang ketujuh ialah wa qadhfil muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kita menuduh perempuan-perempuan yang baik, dia tu perempuan baik buat jahat, dia tu berzina, dia tu pelacur, padahal dia baik. Maka dosa besar tak? Besar. 7. Ulama-ulama tambah 5 lagi. Tadi berapa? 7. Apa 5 lagi? Yang pertama, derhaka 2 ibu bapa. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, minum arak. Yang keempat, berjudi. Yang kelima, mencuri. Tadi 7, ini 5 berapa? 7 campur 5 berapa? 12. Mana ulama? Ini 12 dosa-dosa besar. Kalau 12 ini kita tidak lakukan, bila mana kita semayang 5 waktu, semua dosa-dosa lain daripada itu, semuanya diampunkan. Hebat tak? Hebat. Itu kehebatan peranan sembayang. Ingat ya, maka sebab itulah kat sini Tok pesan, ingat cuatuk, kalau kita tak buat dosa yang berapa belas tadi? Berapa belas? 12. Tetapi kita tak tinggal semayang. Subuh kita buat, zuhur buat, asar buat, maghrib, isyak buat, insya-Allah semua dosa-dosa yang lain secara automatik Allah apa? Ampunkan. Hebat tak? Hebat. Maka sebab itulah kita kalau boleh jangan buat dosa-dosa besar. Kalau terpaksa kita buat dosa-dosa kecil, tapi semayang kita tak pada tinggal, subuh buat, zuhur buat, asar buat, maghrib buat, isyak buat, insya-Allah dosa-dosa yang lain secara automatik Allah ampunkan. Itu yang Nabi kata, as-salawatul khams. Bukan Pak Atuk kata, Nabi kata. Apa dia? Sembahyang fardu yang 5 mengampunkan, menghapuskan, mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang berlaku di antaranya dengan syarat dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Mungkin kita katakan cucu tu nak syirik kot, ya. Ada cucu amal sihir tak? Tak. Cucu sihir tahu apa sihir apa dia? Sihir ialah yang orang Melayu kata ilmu hitam. Ilmu hitam ni yang dia menggunakan kuasa siapa? Jin dan syaitan. Orang yang mendampingi jin syaitan, itu makna dia mengamalkan ilmu sihir. Tak kira untuk tujuan apa? Untuk tujuan cantik. Betul kan cucu tu kan nak bagi cantik ke depan jin, aku nak cantik, maka jin bertegek buka kita. Siapa yang mencantikkan kita? Allah. Siapa yang mencantik? Jin yang cantikkan. Ya, ingat ya. Maka sebab tu jangan berdamping dengan siapa? Syaitan. Syaitan. Jangan berdamping dengan jin. Okey?
maka itu kita tak mengamal emosi. InsyaAllah mudah-mudahan dosa-dosa besar tidak kita lakukan, kita jauhi. Kalau ada dosa-dosa kecil, insyaAllah hanya dengan semayang Allah akan ampunkan dosa kita. InsyaAllah hingga bertemu lagi di seri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa'. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.